Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma inni salatuka ma 'allamtani wa ridzi 'ala al-hadithi wa la tansani ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana ba'du min dzikrihi amin ya rabbal alamin. Ila qal dan ia pada menempati ilmu fiqh dan usul pada tempat buah bagi pohon kayu, kerana ini ilmu iaitu buah dan faedah bagi ilmu usul dan fiqh. Bermula kemuliaan itu bagi pohon jiwa, tetapi tiada manfaat pohon itu melainkan dengan buah baik. Bismillahirrahmanirrahim rahimahullah. Dan sambung pengajian ini. Jadi pengajian hari ini tidaklah payah sangat, cuma mu'alif dalam kita nak ceritakan perjalanan dan tingkat permulaan hasil cetusan yang boleh mengeluarkan ilmu tasawuf, yang mana ilmu ini adalah intipati nubzah daripada cantuman dua ilmu, iaitu ilmu fiqh dan ilmu usul. Mananya antara tasawuf dengan usul din ada irtibat, ada ikatan. Tasawuf dengan fiqh juga ada ikatan. Maka kalau itu tiga ilmu ini ada rangkaian, ada pertalian di antara satu sama lain. Sebab itulah ibarat mu'alif beritahu, dan ia yakni tasawuf pada menempati ilmu fiqh dan usul pada tempat buah bagi pohon kayu. Mana hasil bagi pohon kayu itu apa? Buah. Tetapi buah tidak boleh wujud melainkan kena ada pokok, kena ada batang, kena ada ranting, kena ada bunga, kena ada macam-macam, barulah terbit buah. Tetapi hasil yang nak daripada pokok ialah buah. Macam mana sebagai contoh lah, kita kata dah kita nak puasa, nak tanam pokok raya nak elok sekali, nak raya bakar paling elok sekali, mahal udang mahal pokok 50 hari. Baik, kita beli anak pokok dengan harapan apa? Dengan harapan kita tanam dia terbit buah. Apa kata bila kita beli pokok benih elok semua, Hak Mardi buat kajian, Rizda buat kajian, research semua sekali, yang hasil buah dia. Kemudian bila pokok tu kita beli, kita cangkui tanah, nak tanam, tiba-tiba takdir Allah Ta'ala pokok tu yang boleh cakap. Yang kata pakcik, betul lah saya ni asal benih elok, tapi hak saya ni pakcik jenis madui, kalau tanam tak boleh buah. Nah, kita nak buat. Nah, ia tak ia pegang pokok baling turun. Nah, sebab tak ada faedah kita tanam. Yang kita nak ni hasil daripada buah. Tetapi buah tersebut tidak akan boleh wujud melainkan pokok kena ada, ranting kena ada, batang kena ada, daun kena ada, barulah hasil buah. Dan buah tu pula yang kita makan bukan buah, isinya pula. Isi tu kena ada kulit, kena ada biji. Ya, jadi maknanya antara buah dengan pokok dengan semua ada irtibah, ada ikatan. Sebab itulah ilmu ini hasil daripada fiqh, hasil daripada usul. Baik. Kerana ilmu ini iaitu buah dan faedah bagi ilmu usul dan fiqh. Kerana tasawuf menyucikan dua ilmu tersebut. Dan macam mana kita nak sembah Allah Ta'ala sedangkan Tuhan sendiri kita tidak sucikan dia? Macam mana kita nak beribadat kepada Allah Ta'ala sedangkan kita sendiri tidak menyucikan batin kita? Artinya semua ini berlaku proses dalam pengabdian seorang hamba. Kemudian kata mu'alif, bermula kemuliaan itu bagi pohon jua. Kemuliaan itu kembali kepada pohon. Tetapi pohon itu pula tidak akan mulia melainkan dengan buah. Sebab tu bila kita cekap rakyat, buka kulit rakyat, tengok Allah isinya itu, orang akan tanya, ni pokok mana buah elok sangat? Dah, orang akan tanya ni pokok mana buah elok. Orang tak tanya ni buah mana buah elok, cakap buah itu. Orang tanya pokok mana ni. Nah, maknanya kemuliaan itu kembali kepada pokok yang mana hasil daripada buah.
Tetapi tiada manfaat pohon itu melainkan dengan buah. Nah, manfaat dia, kegunaan dia dengan buah. Karena pokok yang berbuah itu hasilnya daripada lain. Kalau pokok dia tak ada buah, itu semua cerita. Ini kita nak hasil. Baik. Kemudian kata mu'alif, dan telah berkata Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini dia punya ulama tawarikh, ulama sejarah. Dan di sini cuma mu'alif nak cerita seperti lalu perjalanan al-awwalun as-sabiqun, orang yang terdahulu tentang tasawuf, tentang sufi dia. Perjalanan mereka itu macam proses bila dia menghayati pengalaman pengajaran Islam, bila dia berhadapan dengan satu zaman yang penuh dengan fitnah, terpaksa dia melarikan diri, pergi bersembunyi yang diistilahkan sebagai khalwat, maknanya bersuluk. Lepas itu di sanalah dia beribadat kepada Allah, dan hasil daripada dia dapat suatu kekuatan iman, maka dia keluar balik untuk berdakwah kepada manusia. Dan daripada situ mula dia buat satu gerakan dalam bentuk penulisan, karangan dan disebarkan. Jadi maknanya ini dia uslub dalam melakukan perjalanan dakwah. Bukanlah bermaksud bila kita mengaji ilmu ini nak tinggal kerja, lari masuk dalam gua batu kif. Bukan itu. Nah, maknanya dia nak cerita zaman kita suluk khalwat kita ni, kalau duduk dalam surau mengaji satu bagai daripada bersuluk dia bagi. Baik. Dan telah berkata Ibnu Khaldun di dalam muqaddimah tawarikhnya, bermula ilmu ini iaitu setengah daripada ilmu syara', dan sebahagian daripada tuntutan agama yang datang akan dia di dalam agama Islam, di dalam kurun yang pertama lagi. Cuba tengok, ilmu tasawuf ini bukan setakat kita kata Imam Junaid Al-Baghdadi. Bahkan kurun yang pertama yang Nabi kita Muhammad SAW bersabda, khairul qurun qarni, sebaik-baik lapisan masa ialah masa dengan aku. Maknanya zaman Rasulullah sudah wujud. Kenapa? Ilmu tasawuf, ilmu pentadbiran, ilmu adab, ilmu suluk, adab kita berurusan dengan manusia, adab kita berurusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa ajak semua ni? Yang ajak Nabi kita. Siapa lagi? Nah, baik. Kemudian kata dia, dan adalah asalnya ilmu ini. Nah, mana urut yang pertama lagi? Bermula mereka itu segala kaum, iaitu sentiasalah mereka itu berjalan atas jalan ahlil haq dan hidayah. Mereka ini sentiasa hidup berlandaskan syariat yang sebenar, dan sentiasa mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bila berlaku proses kacau bilau, dia berlaku setelah proses pembesaran empayar Islam. Itu proses sahabat, dia tak berlaku proses kacau bilau sebab dengan Rasulullah masih dekat. Nah, macam mana kita kata anak murid duk mengaji dengan tok guru. Bila mengaji dengan tok guru, duk mengaji lama, bukan jadi alim belaka, tak ada masalah. Itu dari zaman lapisan awal. Tok guru mati. Bila tok guru mati ni, anak murid masih berjalan mengajar. Mai lapisan kedua, anak murid mati, masuk guru-guru daripada luar. Tentulah ada guru masuk luar pakat nak mengajar, hak ni pergi keluar. Di situ akan berlaku proses kacau-kacau sikit. Nah, sebab bila berlaku proses pembesaran Islam, proses penaklukan yang diistilahkan sebagai al-futuhat, pembukaan kota ni. Jadi di sana berlaku tawanan-tawanan orang yang alim di dalam agama yang lain. Ulama Yahudi, ulama Nasara, ulama apa sebagainya, ulama orang alim zaman mereka. Jadi bila mereka masuk Islam, mereka pun nak terjemahkan kehidupan mereka dengan Islam dan yakin dengan Islam, tetapi terkadang bawakan fahaman dulu tu masih ada yang perlu disalingkan. Situ. Maka sebab itulah bila berlaku pembesaran akan berlaku kacau bilau. Berlaku juga dalam masalah maksiat, berlaku juga masalah benda yang tidak elok. Maka sebahagian ahli sufi yang peringkat permulaan, mereka yang tidak dapat bertahan lama akan lari bersuluk beribadat.
Nak ambil balik zaman-zaman hak dulu, mereka keluar duduk di bukit, duduk di gua, masing-masing berdebat mencari kekuatan dalaman. Bila ada kekuatan dalaman cukup, mereka tak duduk dalam gua sampai mati. Mereka akan keluar kembali kepada masyarakat untuk menyatakan benda yang sebenar. Situ bukan bermaksud duduk meratip sampai jambut ke pusat. Nak lepas tu ikutlah masyarakat nak tunggu balik kampung nak sembahyang, yang dia pun seorang masuk syurga selalu. Bukan begitu. Dakwah dia tidak ada begitu. Nah, kalau dakwah buat begitu, maknanya orang alim pekat tu dakwah dah kau. Nah, sebab tu proses Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam usaha suluk dia, dakwah dia mula-mula Nabi pun bersuluk dalam gua, naik ke gua Hira. Nah, berapa lama sebelum wahyu? Bila turun wahyu man, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa ruzja fahjur wa la tamnun tastaksir. Ni ayat ni dipanggil ayat orang yang berjuang. Allah Ta'ala beritahu, hey Muhammad, bangkit. Tak sudah tidur. Zaman-zaman tidur, zaman-zaman selimut itu habislah. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, berikan peringatan. Nah, jadi atau peringatan asas paling besar sekali. Wa rabbaka fakabbir, Tuhanmu kena perbesarkan, kena agungkan kehebatan Allah, sampai segala kehebatan yang manusia ada nampak, segala kehebatan yang manusia dengar tenggelam jatuh satu persatu. Yang ditonjolkan ialah kehebatan Allah. Nah, Tuhan beritahu, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu Muhammad mesti ada keterampilan. Mesti kamu kena bersih, mesti orang tengok segak, mesti orang tengok beliau, oh Masya Allah pakaian ini cukup hebat. Tak boleh duduk pakai seragam. Maksud bila dia masuk sufi tasawuf, dia meratip cara-cara dia, dah duduk sembahyang cara-cara dia, dah tetap dia bergaul dengan ulama. Masuk dalam masyarakat, sebarkan agama. Bila main satu masa dia nak bersulung, tu dia akan keluar sana. Hidup di mana-mana 40 hari kan, dia masuk balik. Ni cara dia buat Tuhan. Sebab tu proses nak menghebatkan jiwa manusia. Sebab tu hati dia tak lalai dengan Allah Ta'ala. Manusia keji, stabil. Manusia puji, stabil. Apa benda pun tak ada benda yang berkocak. Sebab itulah mereka ahli sufi zaman dulu tetap bersahabat dengan kibar ulama. Kita kena faham. Baik, ni dah boleh mati terikat sikit, tak boleh jumpa orang dah. Tak boleh jumpa orang, sapuk kepala aku nampak uji mata. Macam-macam orang. Baik, kemudian dia kata yang terbaik, dan berkekalalah mereka itu di dalam hal yang demikian itu hingga sampai akhir urun yang pertama. Sampai akhir urun yang pertama. Maknanya hak mati itu mati, hak bersahabat macam itulah proses. Dia pun tetap ambil bahagian kalau ada peperangan ke perluasan Islam ke tetap. Hak mati berzikir, tetap berzikir. Sampailah habis satu masa yang pertama, kata Ibnu Khaldun rahmatullah alaih. Baik. Kemudian maka tak kala berhamburan oleh berhadap kebanyakan manusia. Bila main kurung kedua, nampak senang sikit dah. Sebagai contoh lah, nak bina madrasah. Kadang-kadang anak murid ni yang mutaakhirin, yang kemudian ni, dia maju pondok, dia mengaji madrasah tu dah siap, semua benda pun dah elok, rumah tu pun dah besar. Bagi dia kena tu waktu tu. Tapi kalau dia kena tu 10 tahun yang lepas, maknanya tu pun tidak pokok pisang. Susah. Susah dia bagi. Sebab Tuhan ni pun setengah memerangkap manusia. Dia berjumpa tu guru tu waktu tu guru tu dah senang dah. Tak ada benda nak buat, nak potong royong, nak menyangkui, nak mampu, nak pahat, nak gaji, tak ada lah. Senang bakal dah. Bagi dia nampak dia tahap kesenangan. Bila dia nampak dia tahap kesenangan, dia terlupa nak baca sejarah yang dahulu. Dan kesilapan Tok Guru tu juga, Tok Guru tu tak cerita macam mana perjalanan dia nak membangunkan sebuah madrasah. Betapa susahnya generasi yang awal, makan nasi belum garam,
Nah, macam mana dia nak bangunkan madrasah, nak buat surau, dia tak cerita. Bila tak cerita, orang mutaakhirin akan sedap-sedap sebagai contoh. Dan kita tarbiyah anak kita hari ini, dan kita tak pernah cerita sama sekali wala sepatah ke anak kita. Kata Allah, mak dulu pergi sekolah lah. Tak, tu bawa 20 sen, 24. Nah, lepas tu pula balik pada sekolah tu, tok mu tanya pula, ada lebih tak 5 ringgit aku nak tabung. Nah, bawa dah pergi 24, balik rumah tanya pula ada lebih nak simpan lagi. Nah, hak ni pula kata bawa pergi sekolah tu tukar. Zaman dulu ada telur itik, telur ayam, pergi sekolah tukar. Nah, bagi telur itik dapat nasi lemak sepinggan. Saya ada lagi tu. Nah, jadi kita tak pernah cerita ke anak kita benda ni. Sedap-sedap anak kita pergi hantar dengan kereta Mercedes harga sejuta. Oh, nah, anak kita ingat kita senang lalu. Nah, tak pernah kita tarbiyah anak kita dengan cara yang susah sikit. Nah, menyebabkan dia buka-buka mata, dia merasa senang dah. Maka kesenangan ini meracunkan kehidupan dia. Jadi pokok ni, saki baki yang masih ada, lanjutan kehidupan masuk ke alam baru yang kedua. Mereka nampak bila peluasan Islam semakin hebat, dan Islam dah membina empayar, keadaan Islam itu seronok, ramai manusia yang terlalai. Dan ini habis-habis macam sistem kita tarbiyah anak kita. Nah, kita bukan nak bagi anak kita susah macam kita. Kita tak mau biar kita susah cukup. Pasal penderitaan kita dalam kesusahan, anak kita tak mampu untuk menanggung. Pasal zaman tu zaman kita, cuma kita diminta bercerita kepada anak kita. Jimat sikitlah duit tu, payah ni nak boleh duit, bekil-bekil lah. Nah, kalau boleh tabung-tabung lah. Nah, tapi bila ibarat ni tak pernah kita cakap, tak pernah kita cerita, ikut nak. Dia minta 10 ringgit, kita bagi 20. Nah, dia minta nak keluar rumah sejam, kita bagi sekali hari. Nah, jadi maknanya kita telah beracun pemikiran dia. Bagi dia segala-galanya indah. Dan keindahan ini telah berjaya memperangkap dia. Jadi proses zaman dulu pun sopa tu juga. Nah, nampak apa lagi dah? Nah, maknanya Islam pun dah besar, kerajaan pun dah hebat, binaan pun dah naik. Jadi kita boleh seronok-seronok lah. Mula berlaku kealpaan manusia, lupa dah sikit. Tu. Baik. Kemudian maka tak kala berhamburan oleh berhadap kebanyakan manusia kepada kesenangan dunia di dalam qurun yang kedua, dan di dalam segala qurun yang kemudian daripadanya, yang ketiga, yang keempat, mai aku hebat, dan banyaklah pula daripada manusia yang besar-besar daripada ulama yang mempunyai ilmu dan amal, cenderung mereka itu dan suka mereka itu bercampur dengan segala orang yang tertentu, berhadap mereka itu kepada dunia semata-mata. Dah mula-mula. Tu bila kata kesenangan dan mula meracunkan. Sebab itulah cerita ulama minat kepada benda seronok-seronok bukan cerita ni. Zaman dulu, seronok cara zaman dulu. Tu duduk dengan raja ke, bodek raja ke, jet raja ke, kemewahan raja bagi ke, senang-senang dengan boleh. Mananya hati orang yang bersaki baki dengan sufi dah mula tak sedar. Dah mula tak sedar. Pasal apa? Zaman dulu dah lagi berkawan begini-begini, lah tak ada. Dah kita duduk rumah nak bagi salam, pun tak ada nak sebab lah. Pasal apa? Ni projek tu sangat turun main lagi. Tak ada nak ziarah dah. Menyebabkan hati mereka ni mula dah nak menyendiri. Sebab apa? Kalau kawan dengan puak ni sekali dengan aku, ini sabu pabrik lagi. Mula mereka nak mengasingkan diri. Kenapa? Nak membina balik kekuatan dalaman untuk keluar tarik balik yang lalai. Itu proses dia bagi. Ini baru betul. Hak adalah ni, dan dia boleh mati, dia tengok semua orang tak elok. Puak ni, puak tak elok, puak dosa banyak. Puak dosa banyak, puak kita tak ada dosa. Ini masalah dia berlaku. Dia nampak orang tu semua kotor, dia seorang yang bersih. Dah kita bersih, patutnya kita bersihkan orang yang kotor. Apa kita nak biarkan dia terus-menerus dalam kekotoran dia? Itu tanggungjawab kita. Dan ni dah
orang yang kotor, kita hina, kita pelekeh, kita macam mana kita main mengaji. Nah, kita boleh main mengaji ni, kita kena ingat tiket kita main mengaji ni untuk kita kenal Tuhan. Bila dah kita kenal Tuhan, Tuhan akan buka laluan kita buat amal ibadah. Bukan tiket kita main duduk dan surau ni, tiket nak bermegah-megah, nak berhina orang tak main mengaji. Tu tak cerik dia panggil. Ada juga setengah orang tu dah dia berhimpun ramai-ramai, lepas tu dia siap mono sialang dia tu tak ada main mengaji, jahil bodoh keluar mengaji. Dia boleh main mengaji. Tu tadi dengan dia ada ku tadi. Dah tu boleh main mengaji. Tak lah orang tak ada main mengaji. Ni dah dia jadikan tiket dia mengaji tu untuk berbangga-bangga lagi. Untuk nak bermegah-megah. Ini yang kata silap ni. Nah, maka berlakulah satu sistem pengasingan. Jadi orang yang main mengaji tak boleh bagi syafaat kepada orang yang tak main mengaji. Orang yang tak main mengaji terus hanyut di alam kejahilan dia. Kerana itu makna bila masa kita nak buat. Nah, jadi Tok Guru berbangga-bangga dengan jubah dia, dengan sopan dia, dengan pokok kabilah dia. Orang yang ini sok meja tu Tok Guru belakang. Nak mu tujuh sikit mu tak kena mu. Nah, jadi pendek kata berlaku benda tu. Kalau benda ni benda betul, Rasulullah buat dah lah zaman dulu. Nah, Rasulullah buat dah lah zaman, tapi Rasulullah makan dengan sahabat. Hamba saya daripada bersila, dia bersila salila atas itu. Nah, kalau kena korek peperangan Khandaq, dia kata mai waktu kat ni, ni tanya ni tak puas hati kena korek dah lagi. Nah, kawan dua tak muda tengok dah dah. Rasulullah sendiri ikat perut dengan batu. Nah, wahai dia Nabi, dia Rasul. Nah, tak pernah dia kata tak sama yang payahlah. Bila kita nak perang, minggu depan semua bakat balik katok besi bagi diri pada pedang. Matok tadi bukan dah kita bayar je pedang terbang kita boleh tidur begini. Ada betul? Ada ada satu riwayat itu. Nah, bulan depan nak perang dengan satu pok. Tak. Sahabat mai ya Rasulullah, doa mu tu mustajab. Mu boleh kocok arah talani itu. Dia payah lagi perang tu pasal apa? Nah, kami balik tempat pedang, katok besi semua abu ni bagi dia elok, kita lapik tak atas kamera, buat selendang merah, lintas bola, kita sembahyang aja. Lepas tu pedang terbang, kita boleh dekat bini. Ada ke? Ada apa Islam nampak ke? Dah. Hak syariat kita kena bicara syariat. Nah, ini dah. Pedang terbang, pedang terbalik macam-macam. Nah, ini masalah ni. Nah, sebab tu Rasulullah ni ikutan. Rasulullah ni sebagai satu kenderaan yang akan membawa penumpang-penumpang menghadap Allah Ta'ala. Nah, sebab tu kalau kita nak hebat, kena ikut Rasulullah. Itu cara lain tak ada lah. Tak ada dah, tak usah cari. Sebab tu Sultan Salman Al-Ayyubi, abang kabuk tuan-tuan semua anak. Nampak? Dia ni seorang pemerintah, mula pegang tampuk pemerintah umur 17 tahun. Dia mati umur 40 tahun miskinnya. Sampai dia mati, dia tak dan buat kerja haji. Kita umrah saja 40 kali dah. Nah, jiran sebelah tu anak tak sekolah jadi. Nah, dia mati tak ada buat kerja haji. Kenapa? Sibuk dengan urusan pemerintahan. Ketika mana dia rampas balik kota Jerusalem dalam peperangan salib, dan pada 27 Rabiul Awal hari Jumaat, orang tanya dia, tuanku pakai formula apa yang rampas balik? Nah, dia kata aku pakai formula yang dipakai oleh Nabi aku. Nah, hari itu dia puasa. Di perang ni bukan naik supersonik ni. Ni naik kuda, naik unta, puasa. Nah, sebab tu bila dia ikut cara Rasulullah, memang dia akan jadi kuat. Dia sebab tu dia pun bila nampak dah berlaku pembesaran, manusia dah terpangkar. Bila orang Yunan, orang Greek, orang Rom masuk Islam, dia masuk dengan kot, dengan tie yang cekik sikit. Tak tu hantar dulu dia dah menggol. Terpangkar dia bagi. Nah, hak tu hasil kau. Jadi orang ni dia mula mengasingkan Nabi sikit. Tu kenapa? Pertama dia takut dia terpangkar. Yang kedua dia nak membina kekuatan dalaman sebelum dia keluar berdakwah. Nah, itu maksud dia. Bukan maksud dia terus tinggal masyarakat dia kau bangsa dia semua. Baik. Kemudian dia kata mu'alif, daripada manusia besar ulama baik yang punya ilmu dan amal cenderung mereka itu dan suka mereka itu bercampur dengan segala orang yang tertentu
berhadap mereka itu kepada dunia semata-mata. Baik kalau itu, maka pada ketika itu menentulah oleh segala mereka yang berhadap mereka itu kepada berbuat ibadah kepada Allah Ta'ala semata-mata dengan nama yang asing yang tertentu dengan mereka itu, iaitu nama Sufia. Maka di sinilah baru timbul istilah tasawuf, istilah sufi. Walhanya istilah ini telah wujud daripada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada, cuma timbul istilah ini kerana nak buat satu grup dia panggil pokok yang cuba nak islahkan diri. Nah, tu. Macam mana kita kata pokok yang cuba menggubal balik sistem perundangan Islam, maka dinamakan pokok ni al-fuqaha. Walhanya zaman Rasulullah, sahabat tu fuqaha dah. Dah, pokok yang cuba nak menguatkan akidah keyakinan manusia dikatakan pokok ni mutakallimin. Dah, orang usul, orang yang kuat akidah dia. Jadi ala kulli hal, baik sufi, baik fuqaha, baik mutakallimin, semua ini mambang daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita terpangkap dengan dakwaan orang-orang yang tak betul. Baik. Kemudian kata mu'allif, dan dinama akan segala ulama yang tertentu dengan jalan mereka itu ulama tasawuf dan ahli tasawuf. Maka terbitlah ulama tasawuf, ahli tasawuf. Sebab dia adalah proses pembersihan jiwa sebelum kembali untuk membawa masyarakat ke jalan yang sebenar. Jadi maknanya dia buat pasal lari, bina satu strategi baru. Dalam keadaan masyarakat yang kacau bilau, buat satu rumusan lain, barulah patah balik masuk untuk berdakwah kepada manusia. Macam mana kita tu tak tahu hilang 3 tahun. Duk kawan hilang tak tahu. Tak boleh berhubung, telefon tak ada apa semua. Tu tak tahu kita berjalan pergi duk mengajar Al-Azhar. Jadi kau mana berapa ni? Bila kita jumpa dia bersama, betul lah 3 tahun lepas aku ingat tak ada masalah. Kita campur apa semua, kawan-kawan kita banyak yang jatuh, banyak yang tak mandi. Alhamdulillah aku bila lepas accident main fikir macam mana tak rasa. Aku pun lari pergi duduk tani. Dia macam tahu. Bila aku duduk tani di pondok sana, aku pun mengaji. Lepas tu pada saat insaf aku nak balik, jumpa balik kabilah aku, kawan-kawan aku yang sakit berbaki-baki ni, untuk tarik mereka balik macam mana aku. Inilah yang dikatakan sufi. Dia menghilangkan diri setahun, 2 tahun, dia patah balik, dia berdaulat balik. Allah ni dah hilang ruyu bekas tak ada. Itulah hilang terus ya. Mainnya terus dia begini. Kalau betul. Baik. Dan adalah bagi mereka itu serta yang demikian itu beberapa adab yang tertentu dengan segala amalan mereka itu dan khidmat mereka itu kepada Tuhan mereka itu. Bila dia masuk bidang ni, kehidupan dia penuh dengan tata susila untuk dia beribadah kepada Allah, baik dengan solat duhanya, baik dengan wiridnya, baik dengan amalan batinnya, baik dengan hubungan kekeluargaannya. Semua berlaku dengan seni-seni yang penuh dengan sendi-sendi yang tertentu. Lepas tu bila kita tengok juga elok, waktu penuri kenara muka dia ada gotong royong, waktu kematian muka dia ada, waktu berniaga pun muka dia ada, dalam masjid pun muka dia ada. Dia kata dia buat penuh dengan perincian. Tidak kata bila lepas tak ada, setakat masuk jemaah tu tak mau dah campur-campur kita. Pasal puak dia sakut belakang orang tinggal biji mata. Tak apa itu. Ada manusia dia tu. Setakat dia bersobat atas kepala, tak apa-apa dah. Naik itu tak boleh ada ini tu. Sebab tu katanya dia jaga segala adab, segala khidmat dia. Waktu ni ada kematian, kita Nabi. Waktu ni sedang niaga, kita buat kerja. Waktu ni main masjid, kita. Ini dikatakan adab tasawuf. Bukanlah bermaksud
wah boleh mengaji kitab Minhajul Abidin. Ini kotak. Dah. Sebelum masuk baki mesti lekar. Nah, takut lagi tu lah. Baik. Kemudian kata dia, beberapa adab dan beberapa banyak lafaz dan tabit, yakni penanda ucapan dan penanda mana alamat-alamat mereka dan faedah, dan beberapa banyak pengambilan daripada ilmu dan amal. Mana dia ada istilah-istilah dia yang tertentu. Nah, macam orang yang masuk askar ada istilah-istilah dia. Nah, bila masuk dalam hutan tengok alamat macam ni, ada komedi ke? Nah, bila main kecemasan buat macam ni. Jadi ahli sufi pun dia ada istilah dia. Bila keadaan yang macam ni, aku kena pakai kaedah ni. Nah, tu. Bila keadaan yang macam ni, aku kena pakai kaedah ni. Dah, waktu ni waktu kena baca Quran, waktu ni waktu kena zikir, waktu ni waktu kena sembahyang. Dah, semua dia ada kawan dia yang tertentu. Sebab tu puak ni kalau kita tengok cara betul-betul ibadat dia buat, kita bahasa talazzum, bahasa sonok. Kenapa? Allah Ta'ala Maha berkuasa. Zaman dulu pun, zaman kacau bilau, Tuhan yang sama. Zaman lah pun kalau kacau bilau, Tuhan yang sama. Kenapa tidak? Waktu zaman dulu Allah Ta'ala boleh keluarkan lepas beberapa golongan manusia boleh buat amal ibadat dengan sempurna. Takkan waktu ni tak boleh? Tetap Tuhan yang sama. Sebagai bukti kita boleh tengok dengan mata kepala kita pengajian kita. Nah, mana Tuhan bukan laluan kita. Nah, inilah yang dikatakan kekuatan hati apabila bergantung dengan Allah Ta'ala. Berapa ramai manusia nak rasa nikmat mengaji, tapi tak boleh rasa. Nak saja. Kita bila hati kita proses kita nak, Tuhan buka laluan. Lepas satu kitab kita mengaji, lepas satu kitab kita mengaji, lepas buat amal kita buat amal. Mana kita rasa satu ketenangan yang tidak ada di luar sana. Nah, tu. Inilah yang dikatakan dawabit, penanda kaedah. Waktu ni waktu aku pernah mengaji. Dah, andai kata aku tak main mengaji, sok ada kerja-kerja lain. Tapi bila aku nak main mengaji, lain tu Tuhan berbatalkan. Main guna. Situ tempat tu. Baik. Kemudian kata dia, dan bagai kebajikan yang membawa kepada jadi mendamping akan diri mereka itu kepada Tuhan mereka itu. Habis. Maknanya apa jua yang dia buat, hubungan dia dengan Allah Ta'ala tidak dekat. Dia sebagai seorang lelaki, dan waktu sembahyang, waktu duduk dengan isteri, waktu pergi kerja, semua 100%. Dia daripada naik matahari sampai turun matahari, nak cari satu titik saat detik sawani ni tak ada benda malaikat penuh dengan ibadat. Nah, kenapa? Daripada awal naik matahari dia baca ni ada. Ya Allah, itu aku. Hari ni matahari dia nak suruh bumi. Nah, cerah dah buminya, tapi hati aku belum tentu cerah. Ya Allah, ya Allah, peliharalah kaki aku. Jangan sampai aku terkejar benda yang haram. Jangan sampai aku jatuh benda yang maksiat. Ya Allah, walau matahari suluh, tetapi matahari hanya boleh suluh bumi, dia tak boleh suluh hati aku. Nah, tak bolehlah kita doa begitu. Matahari tak naik lagi, kita minta kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, isunya aku nak kerja macam biasa. Aku ada pejabat, aku ada tanggungjawab, tapi dalam kerja aku, ya Allah, satu titik dakwah yang keluar daripada pen, setitik minyak yang masuk dalam komputer, jadikanlah dia ibadat aku kepada Allah. Aku tak mahu semua sekali benda ni sia-sia. Tak bolehkah kita doa begitu? Benda simple, syait positif kan. Nah, benda yang dekat. Bukan nanti subhanallah, alhamdulillah, bukan. Tidak betul. Nah, kita daripada awal tak naik matahari tu azam kita nak buat amal ibadat. Bom matahari dia tu pula. Ya Allah, malam manusia tidur, aku tidur juga. Mereka letih, aku letih. Tapi kalau mu bagi semangat, sucikan rohani, izinkanlah aku tak banyak 2 rakaat yang sujud. Nah, faham tak terpala? Bom makin kan Allahu Akbar. Tidur balik. Pasal kita jangan lari daripada kita manusia. Kita kena faham kata kita bukan malaikat. Cuma diminta kita ambil juzuk malaikat. Mana? Ibadat. Jangan fikir benda tak elok. Fikir benda tak elok tu tak ada. Hak tu dia panggil sebahagian malaikat. Bukan dia suruh kita menjadi malaikat. Tu. Jadi benda-benda yang macam ni dia panggil satu cetusan minda bila mana manusia cuba untuk mendaki diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Situ. Baik. Dan adalah mereka itu sangat-sangat mengamati, yakni cermat dan jaga dan ingat dan memelihara segala waktu
dan khidmat mereka itu kepada Tuhan mereka itu. Coba tu dah. Tu dia kata bukan setakat duit ringgit, bukan setakat harta, masa pun dia cermat. Dia boleh tak mau walaupun satu detik masa dia terbuang dengan sia-sia. Tetapi bagi orang yang tidak tahu, dia nampak bukan ibadat. Dah, kita menyangkui tanam pokok bunga depan rumah, orang kata itu bukan ibadat. Dah, kita meniaga tepi jalan, orang nampak bukan ibadat. Walhal kita buat jadi ibadat. Kenapa? Kita nak menyangkui pun kita niat di hati. Dah, nak berriyadhah, nak keluarkan peluh, nak di sihat badan, jadi ibadat. Kita meniaga, nak cari rezeki yang halal, jadi ibadat. Jadi orang yang tengok belum tentu nampak ibadat. Kita yang buat sah jadi ibadat bila mana niat kita tu telah meletakkan kita sebagai ibadat. Sini tempat. Sebab tu mereka penuh hidup mereka ni dengan pahala. Otak mereka tak bubuk sama sekali. Kerana tak ada fikir benda tak elok. Nah, kok mana pun kisah campur tolak darah bagi depan belakang atas kau kiri kanan, semua aku nak pergi jadi ibadat. Aku makan ke, aku berjalan ke, aku bercakap ke, aku mengajar ke, bawa kereta ke, pergi apa, semua pasang malam ke, semua penuh jadi ibadat. Sebab itu sebelum dia buat bismillah, wah, pejam mata, kong telah dia, ya Allah, nama itu sekian. Sebab itu tasawuf ilmu membicarakan hati dalaman. Nah, sebab hati ni bila dia kuat, kita buat apa pun, kita pakai baju buka, kita buat jalan, kita semua jadi ibadat. Tak ada benda yang tak jadi ibadat. Dah, rugi kan kita? Dah, kita jalan macam biasa juga. Nah, hari ni kita kerja di pejabat, esok pun pejabat yang sama kita nak kerja. Bukan nak kerja balik lah. Tapi kemarin kita pergi tak ada niat, hari ni kita pergi dengan niat yang elok. Esok kita tambah lagi niat. Maknanya setiap detik, setiap langkah semua penuh dengan pahala. Tu. Dah apa nak rugi? Tak nak rugi pun. Tuhan bagi 60 tahun masa kita. Kat walaupun Tuhan bagi 60 tahun, tapi masa kita penuh dengan ibadat. Bukanlah maksud ibadat tu kita nak kena meratib, sujud, sembahyang, baca. Dah. Nah, ibadat benda yang menjuruskan pengabdian kita kepada Allah di bawah naungan syarak. Nah, kita duduk bawah payung syarak. Kena kata kita duduk lah ni dalam masjid. Dah, duduk tang ni pun ada bayar, duduk tang tu pun ada bayar. Pita mana pun matahari tak nak. Kenapa? Duduk dalam satu bumbu. Lepas tu bila orang duduk dalam hukum syarak yang elok, duduk ke mana pun boleh pahala. Tak ada masalah pun. Tu. Baik. Sikit. Artinya sekali-kali tiada bersia-sia mereka itu, dan akan satu waktu melahirkan berisi sekaliannya waktu dengan ibadah dan pagai-pagai, yakni jenis-jenis kebaikan kepada Tuhan mereka itu macam-macam. Dah, saat ni ibadat cara mengaji, saat ni ibadat cara sedekah, ni ibadat cara selawat, ni ibadat cara zikir, ni ibadat cara tolong orang, macam-macam jenis ibadat dia boleh buat. Dah, barulah kita faham rupanya setakat kita mengaji ni, pahala ni barang tersepak banyak. Nah, barang hujung kaki ya pahala ni. Nah, pendek kata boleh kuih-kuih lagi tu ya kalau nak. Kita nampak dulu, rupanya dia Allah mudah sangat nak buat pahala ni rupanya. Duk gamakkan nak buat pahala ni kena sapu, meratik, musik kepala-kepala. Dah. Rupanya pahala ni barang tersepak tapi jangan ni. Nah, mudah sangat-sangat. Duk seorang-seorang boleh buat pahala, dalam ramai-ramai boleh buat pahala. Nah, bila hati nurani kita bersih, apa jua keadaan semua jadi ibadat. Pendek kata payah kau nak buat ibadat. Kalau ibadat nak buat, nak kena kikis rumah, buh lancawan, buh ayak baca minum, itu mampu ya dah. Pendek kata pambak ke dana dulu. Nak orang kaya-kaya sakai ibadat dia, kalau kena susah, dah pakai muakak. Ni dah mu kaya, kaya bila nak waitah negeri ke, nak bawa ke nak apa ke, pahala benda mudah. Nah, benda duduk tepi jalan, benda boleh ambil duit. Nah, tak nanti betul-betul perlu dia bagi. Tu. Kemudian maka tak kala di surat orang akan segala ilmu dan taubat akan dia Allah Subhanahu wa taala. Salamun kamiskin khitam alaikum uhai babana ya
سكنتم فؤادي وربي العباد وأنتم منائي وأقصى المراد فهل تسعدوني بصفو الوداد وهل تمنحوني شريفا
keenamnya, percaya dengan qada dan qadar. Dengan makna qada itu penentuan yang telah menentu akan dia oleh Allah Ta'ala dengan iradah. Dan makna qadar itu takdir Allah Ta'ala, maksudnya perbuatan yang telah berbuat akan dia oleh Allah Ta'ala dengan kudratnya. Baik, sini muslimat sekalian, bab ni dia panggil dalam bab akidah juga, dia panggil bab nak mentafwidkan ilallah, kata la haula wala quwwata illa billah. Ini dipanggil satu akidah. Kenapa? Karena kita nak menyucikan Allah Ta'ala daripada segala-galanya yang tak layak. Maknanya kita nak letak kata segala apa yang berlaku ialah di bawah pentadbiran dan pengurusan Allah. Maknanya faham di sini, benda tu elok ke, benda tu tak elok ke, berlaku itu adalah dengan kemahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi di mana tempat yang kita nak ambil? Kadang-kadang dalam qada ni dah orang kata Allah nak buat kerja apa dah, rezeki sepupuk ni dia tak jadi segantan. Dah kita buat sikit-sikit, kita tawakal sudahlah. Nah, kadang-kadang duduk situ. Dah, tapi dia tak sedar, dia bukan tawakal. Dia tak ada akal, otak tu ada akal. Penyegan balok lihat dia tak mau apa. Baik, cuba kita tengok. Dia kata masalah qada dan qadar ini berlaku perselisihan pendapat ulama yang mana perbahasan cukup panjang. Ambil pengertian yang pertama, setengah ulama kata qada itu adalah ketetapan yang termaktub di sisi Allah. Pendapat yang pertama, ketetapan yang termaktub di sisi Allah, dia katakan qada. Tuhan dah hukum dah betul dah. Qadar, perlaksanaan ketetapan tersebut mengikut ketentuan dia. Pendapat lain pula kata qada perlaksanaan. Hakim dikatakan qadi. Qadi menjatuhkan hukuman. Hukuman lagi ni. Qadar sukatan hukuman tu banyak mana? Qadar banyak mana? Denda 300 hari. Tu qadar dia. Jadi ala kulli hal, perselisihan antara dua ni kita nak faham satu dia. Faham di mana? Faham apa jua yang berlaku semuanya dengan kemahuan Allah. Baik, kenapa kita nak ambil di situ? Bila kita letak di situ, barulah hati kita ni tenang setenang-tenangnya. Mu nak menjadi tasawuf, mu nak menjadi pekak ke, tengok segala akuan Arya semua ni ke, maka kita letak Allah Ta'ala yang letakkan. Tu sebab itulah qada dan qadar dia punya pandangan batin, pandangan dalaman yang nak menjuruskan kepada hakikat. Sebab tu orang yang nampak di sini dia tidak engkar. Kenapa? Kerana dia nampak dah hak Tuhan itu. Tetapi kita juga ada mata syariat. Maksud mata syariat, hak syariat undang-undang lahiriah ini tetap kita kena berjalankan. Macam mana? Satu orang tu dia curi. Tu dia curi selipar. Kita tengok tak mana pusing tawaf masjid 4 kali. Tak jumpa selipar. Tengok ada budak pakai. Lepas tu kita mama selipar aku. Dia lari. Mana dia ambil kita lah. Bila kita kejar liga dapat tangkap. Bila dapat tangkap dia, apa siapa yang ambil selipar aku ni? Dia kata, nak buat macam mana? Tuhan tentukan aku ambil. Aku kena ambil kita pun main bagi penampak dah. Nak buat macam mana? Tuhan tentukan aku penampak. Ya selera tak buat habis dia panggil. Betul lah Tuhan tentukan dia ambil. Tapi hukum syariat, mu curi hak orang apa hukum? Haram lah. Nampak tak? Jadi mana di situ tempat kita nak mengaji ni yang dikata ilmu. Memanglah kalau Tuhan tak izin, dia tak boleh ambil lah. Tapi Tuhan nak kamu buat benda maksiat. Tuhan bagi otak, bagi pemikiran.
Itulah yang dikatakan af'alul ibad al-mukallaf, perbuatan hamba yang mukallaf manutun bil aqli, digantungkan dengan akal dia. Hak ni Tuhan suruh, hak ni Tuhan larang. Hak tu dia bacaan syariat. Adapun bacaan hakikat memang betul. Kalau Tuhan tak izin memang tak ambil. Sebab kaedah kata la tataharrak dzarratun min makan ila makan akhar illa bi iznillah wa lahu hikmatun masturah. Tidak akan bergerak satu benda daripada satu tempat pergi kepada satu tempat melainkan dengan izin Allah. Dengan izin Allah Ta'ala. Nah, benda apa berlaku semua dengan kemahuan Allah. Tetapi di sana ada hikmah-hikmah yang tersembunyi yang kita tak tahu. Sebab itulah bila kita nak hukum, dia berhukum dengan syariat Muhammadiyah. Bila nak tengok kod dalam, kena tengok dengan hakikat Muhammadiyah. Bila kita nak bergerak, kena bergerak dengan tarikat Muhammadiyah. Barulah kita suluh dengan makrifat Muhammadiyah. Bila ada syariat, ada hakikat, ada tarikat, ada makrifat, tiga tu kita jalan sempurna. Pitau tak mana pun tak apa. Satu orang dia pandai main bola, sepak, dia pandai tangkap, dia pandai. Taklah posisi mana-mana pun dia pandai main. Tu jangan jadi kapal sodok. Tu tak boleh. Tu dia kena tak tempat-tempat tertentu. Dia orang yang hebat, tak mana pun tak ada masalah apa. Sebab Tuhan ni kelebihan kita mengaji. Kita kena faham. Hak syariat tetap kita perjuangkan cara syariat. Anak tak payah kita marah, benda tak betul kita tegur. Tapi macam mana nak bagi balance, nak bagi hati kita tenang bila orang tak ikut, mana kita nampak balik sebagai hakikat. Kita dah ikhtiar dah cuba dah habis kudrat, tapi tak payah kita serah kepada Allah Ta'ala. Hak ni Tuhan kata fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu berazam makna bila kita buat satu benda tu kita buat, lepas tu kita serah kepada Allah Ta'ala. Ini dah dia tawakal awal sikit. Dah tu jadi masalah dulu. Baik, cuba kita tengok pengertian teruk ni. Yang keenamnya, percaya dengan qada dan qadar. Dengan maknanya qada itu penentuan yang telah menentu akan dia akan penentuan Allah Ta'ala dengan iradah, dengan kemahuan Allah. Dia panggil satu ketetapan. Jadi qada atas makna ini, makna ta'rif musannif, makna suatu ketetapan ataupun hukuman. Hukuman dia macam ni dah. Tuhan tentu tak ubah dah. Baik. Dan makna qadar itu takdir Allah Ta'ala. Maksudnya perbuatan yang telah perbuat akan dia oleh Allah Ta'ala dengan kudratnya, dengan sifat berkuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya perlaksanaan di atas ketetapan. Berlaku benda tu dikatakan qadar. Banyak mana? Banyak yang telah ditentukan oleh Allah. Qadar banyak mana tu. Sebab itulah perbahasan yang qada dan qadar ni dia panggil bahasan tawilan 'aridan jiddan. Satu perbahasan yang panjang yang meleret-leret. Sebab tu kita nak kerak setakat ni, nak kerak setakat mana? Nak bagi kita faham benda apa yang berlaku atas muka bumi dengan kemahuan Allah. Sebab itulah bila kita baca bismillah al-khair wasyar bimasyiatillah, dengan nama Allah, benda elok ke, benda tak elok ke, kembali kepada hakikat dengan izin Allah. Habis. Tapi bila kita hidup dengan syariat, benda tak elok, Nabi kata iza ra'aitumul munkar falyughayyirhu bi yadi, fa in lam tastati' fa bi lisani, fa in lam tastati' fa bi qalbi. Wa zalika adhaful iman. Nabi kata bila hang tengok benda tak elok, benda munkar, cuba-cuba ubah dengan tangan. Tak mampu dengan tangan, ubah dengan lidah. Tak mampu dengan lidah, ubah dengan hati. Orang yang ubah dengan hati ni pun boleh dah, tapi iman tu lemah dah sikit. Tu. Baik, kalau tak ubah langsung, tu tak ada apa teratur. Tak ada apa sekarang. Jadi maknanya, nak ubah apa dah Tuhan tentu dah. Itu yang dikatakan syariat. Syariat tetap kita kena jalan cara syariat .
Tak ni yang mengajak, yang mengaji, yang apa semua ni. Hakikat kita kembali kepada Allah Ta'ala. Dan bila benda ni berlaku dalam jiwa kita, kita duduk dalam keadaan macam kita akan tenang, tak serabu, tak perlu besar, tak apa semua. Pasal apa? Pandangan hakikat kita ada, pandangan syariat pun kita nampak. Barulah kita tak mengeluh. Nah, ni waktu untuk kalau waktu lagi tak tahu. Ni ada benda ni orang buat sihir ke apa benda. Lapor lah tu. Nah, kena terima belakang hak Tuhan bagi. Tu dia bagi hak ni dia antara asas keimanan ataupun kepercayaan seorang Muslim yang mukmin. Hebat agama kita sampai pada tu. Nak dicari agama lain yang tak ada lah tuan. Tapi tak ada lah kita tinggal. Kita pening dulu. Buat kita mengaji tengok, tak ada masalah pun. Tu. Baik. Sebab tu perbahasan dia sebenarnya panjang. Ada Allah mubram, ada Allah mu'allaq, ada tu. Ada tak, tapi kita nak ambil haringkan. Haringkan mana? Haringkan benda apa berlaku dengan izin Allah supaya hati kita tenang. Tak serabut-serabut. Sebab serabut ni bahaya tuan-tuan puan-puan. Main serabut sekarang nak buat kerja apa tak boleh ni. Susah hati lah, unsil lah, renyah lah, pening lah, apa semua gentle. Tu. Sebab tu bila kita faham kata semua ni serabut, Tuhan cuba. Ni ujian Allah Ta'ala. Waktu tu baru kita tenang. Sebab tu Tuhan beritahu dalam Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Muhammad beritahu, demi sesungguhnya kami ni akan cuba sikit hamba-hamba kami ni dengan ketakutan. Sabut-sabut, kursi renyah, pening kepala, rasa takut bimbang apa semua, lepas tu rasa lapar, tak cukup makan, harta banyak tak cukup lagi, nak cari lagi, wa naqsi minal amwal, bimbang, takut harta kita kurang, perniagaan kita tak menjadi apa semua ni. Lepas tu wal anfusi, takut kita tu mati ke, takut anak kita hilang ke, wasamarat, takut hasil maksud tanaman kita tak habis semua ni kata Tuhan Muhammad, kena abak ke abak ke rumah, dan semua ni aku cuba. Jadi hebatnya siapa? Wa basyiris sabirin, berikan khabar gembira kepada orang yang sabar. Tuhan kata khabar gembira kepada orang yang sabar, bukan khabar ancaman, gembira. Pasal apa? Dia sabar pasal dia serabut, dia sabar pasal dia pun lapar, dia sabar pasal harta dia kurang, dia sabar pasal berhadapan kematian, apa semua sekali. Ini dia bagi satu kegembiraan. Sebab ulama kata as-sabru kas-sibri, sabar itu macam mana jadang pahit, hempedu, murun awakhiruhu wa hulul awakhiruhu. Pahit di pada awal tetapi cukup manis di penghujung dia. Terakhirnya kita rasa sedap. Jadi maknanya ini asas dalam kepercayaan kita juga kena beriman Allah dan Qadar. Tak boleh kita nak mengkritik. Sebab itulah iman itu dipanggil tasdiq bil qalbi. Ulama buat kurungan al-iz'an, membenarkan dengan hati ini, iaitu pasrah. Mana habis-habis kita serah habis-habis kat Tuhan, tanpa sebarang kritikan dan protes apa-apa tak ada. Tiga tu. Jadi percaya Allah dan Qadar, di situ tempat perbahasan syariat. Mana kita nak terima hakikat apa yang berlaku, mari daripada Allah. Tak ada apa, selamat dulu. Tak betul kan kita nak sabun-sabun. Jadi pendek kata bila sabun nak buat kerja tak boleh. Sebab tu otak yang ada dalam kepala kita tak boleh rosakkan dia hari ni. Lamakan dia buruk lagi, esok otak yang sama kita nak pakai pula. Kalau hari ni kita rosakkan otak kita, esok bengong tu kita. Habis tu otak ni kita kena pakai. Hidup mesti kita teruskan, perjuangan tetap kita kena berjalan. Apa nak berlaku-berlaku, barulah waktu tu kita ada ketahanan dalaman. Tu. Sebab tu orang sebenarnya ni bukan kita seorang, semua manusia ada penyakit ni. Walau dia anak raja tidur atas kapet sekerat lutut, kita kata tak, tetap dia ada masalah. Orang yang tak ada masalah siapa? Benar, orang gila. Kalau kita tak ada masalah, jadi apa masalah? Sebab tu kata lutut guru saya, waktu mengaji. Dia kata orang gila ni, dia buat apa pun tak apa. Mana ada orang gila masuk hospital gigi?
Sakit gigi pasal makan benda kotor-kotor, tak ada. Orang gila mana pernah gosok gigi? Nah, benar orang gila boleh pergi gosok gigi, presiden apa tak ada. Nah, lagi dia tidur tepi-tepi jalan. Nah, waktu ada demam denggi ke malaria, Aedes, sebab dia tak kena penyakit. Tak pasal apa? Pasal Tuhan bagi penyakit paling besar, penyakit gila. Penyakit tu penyakit besar. Bila dia kena penyakit tu, penyakit lain tak marah. Pasal dia ada power kuat lah, heavy lah dia ni. Nah, itu betul kalau orang nak sila pintu tu. Ini juga kita kena faham. Baik. Kemudian yang kata, maka percaya dengan qada dan qadar itu maknanya mengaku putus di dalam hati seseorang dengan tentu sungguh akan bahawa segala perkara yang berlaku daripada baik dan jahat. Nah, semuanya baik benda hak kita nak, seronok. Jahat benda kita tak mau lalu. Dah, benda kita nak ke, benda kita tak mau ke, semuanya dengan kehendak Allah Ta'ala. Mana? Dan dengan menjadi ia Allah dia akan perkara baik dan jahat. Itu kesimpulan yang paling ringkas yang kita kena ambil dan untuk kita faham segera-segera. Inilah 6 perkara yang dinamakan dia rukun iman. Maka barang siapa tidak percaya dengan makna tidak mengaku sungguh segala perkara itu, maka adalah ia kafir. Tidak dinamakan dia orang tadi orang yang beriman. Tak nama dia beriman. Dah, benda tu benda nak ambil bola hati ya. Yang kita nak lawan tu pasal apa? Dah, terimalah hakikat tu. Tu. Baik. Firman Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Wa man yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya hanya dan barang siapa kafir, ia barang siapa, yakni tafsir, tidak percaya dan tidak mengaku sungguh dengan Allah Ta'ala, tak pernah percaya Tuhan. Tak tahu puasa Tuhan ada apa tak puasa, tak ada apa tak puasa, apa tu lah. Tapi kalau puasa sabu, kalau duit tak ada, sabu kan? Dah. Dia ingat lagu tu orang kali. Tak tahu nak puasa Tuhan ada apa tak apa, tak mau puasa ada, tak ada tu. Dan tak ada masalah apa. Yang penting duit pergi dalam paket dah. Dia ingat lagu tu orang kali. Ini buku keimanan, buku akidah. Tak ada benda lain, tak ada mudarat apa. Dan tak ada Tuhan dalam hati, itu mudarat besar. Sebab itu kesimpulan manusia dia susah, dia rosak kerana dua saja. Kerana pertama dia tak kenal Tuhan, kerana kedua dia tak kenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia kenal yang benda lain. Dia buat kajian pasal pokok kayu, pasal ubat-ubatan, sampai rambut pun dah tumbuh di kepala. Betul-betul nak tahu khusus bidang kajian ni. Ada tu, lepas tu dia buat kajian pasal batu bata, batu permata apa semua. Dia buat kajian pasal bintang, pasal langit, pasal bukit, semua dia ambil tahu. Tiba-tiba Tuhan dia tak mau ambil tahu. Malah dia akan mudarat, dia akan kufur atau dhalalan ba'ida. Pasal apa? Pasal tak kenal Tuhan. Ambillah kenal Tuhan dulu mula-mula. Lepas tu hang nak kenal benda lain, hang kenal bila siapa nak lah. Hang nak buat kajian pasal logik ke apa, benda buat bila siapa nak kacau. Tapi peringkat mula bagi kenal Tuhan dulu. Bagi kenal Rasul dulu. Lepas tu nak jadi apa-apa. Tak ada siapa nak halang. Kalau benda lain tak boleh buat, Islam tak boleh merata. Tak ada dalam sejarah peradaban dunia Islam nak puasa Islam. Pasal apa? Dan kenal Tuhan duduk dalam masjidnya. Mau kenal Tuhan, mau nak duduk Taiwan ke, nak roket, nak ke bulan ke, nak selam masuk laut ke, tak ikut topi belakang. Tak ada masalah. Pasal asas yang paling besar tu mudah dapat. Tak lain tu dia boleh main free-free gitu kan. Tapi tak kenal ni, baik. Kemudian dia kata dia, dan dengan segala malaikatnya, dan dengan segala kitabnya, dan segala rasulnya, dan dengan hari akhir, yakni hari kiamat, maka sungguhnya sesat ia akan sebagai sesat yang jauh. Dhalalan ba'idah. Baik, bermula ihsan. Sekian dalam kalimah ni. Pada ayat banyak-banyak letih pula. Baik, tuan-tuan tak puas tak letih, saya nak keluar ni. Baik, bermula ihsan, insya-Allah kita sambung hari Isnin depan Allah Subhanahu wa taala.
Pasal ihsan ni dia panggil bab yang ketiga, iaitu rukun agama bahagian sufi. Rukun agama bahagian fiqh iaitu Islam. Rukun agama bahagian aqidah iaitu iman. Rukun agama bahagian sufi iaitu ihsan. Baik, insya-Allah kita sambung. Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil as-su'al bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa qina na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yanfa'u wa 'amalin bismillah tawakkalna wallahu la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah.